يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperkatakan
dengan cara mencaci atau mengejek-ngejek ayat-ayat kami. Maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka memperkatakan soal yang lain. Dan jika engkau dirupakan oleh syaitan, lalu engkau duduk bersama mereka, maka janganlah engkau duduk lagi bersama-sama kaum yang zalim itu sesudah engkau teringat akan larangan itu. Dan tidaklah ada tanggungjawab sedikit pun atas orang-orang yang bertakwa mengenai dosa orang-orang kafir yang mengejek-ngejek itu. Akan tetapi kewajiban orang-orang Islam ialah mengingatkan larangan Allah itu supaya mereka bertakwa. Dan jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan. Dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia. Dan peringatkan mereka dengan Al-Quran itu supaya tidak terjerumus ke dalam azab neraka. Dengan sebab apa yang ia telah usahakan dari perbuatan yang buruk dan keji. Tidak ada baginya pelindung dan tidak juga pemberi syafaat yang lain dari Allah. Dan jika ia hendak menebus dirinya dengan segala jenis tebusan, nescaya tebusan itu tidak akan diterima daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam azab neraka dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Bagi mereka disediakan minuman dari air panas yang menggelegak dan azab seksa yang tidak terperi sakitnya, disebabkan mereka kufur engkar semasa hidupnya. Katakanlah, patutkah kita menyeru serta menyembah yang lain dari Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat kepada kita dan tidak dapat mendatangkan mudarat kepada kita? Dan patutkah kita dikembalikan undur ke belakang menjadi kafir musyrik setelah kita diberi hidayah petunjuk oleh Allah dengan agama Islam, seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan-syaitan di bumi, di tempat yang lengang, dalam keadaan bingung, sedang ia pula mempunyai sahabat-sahabat yang mengajaknya ke jalan yang lurus dengan berkata kepadanya, marilah bersama-sama kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Dan kita diperintahkan supaya berserah diri kepada Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Dan diperintahkan, hendaklah kamu mengerjakan sembahyang dan bertakwa kepada Allah. Dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu akan dihimpunkan pada hari akhirat kelak. Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dan dialah juga pada masa hendak menjadikan sesuatu berfirman, jadilah. Lalu terjadilah ia. Firmannya itu adalah benar. Dan baginya kuasa pemerintahan pada hari ditiupkan sangkakala. Ia mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha dalam pengetahuannya. Masih lagi kita dalam penafsiran Suratul An'am, surah yang ke-6, pada juzuk yang ke-7, pada ayat yang ke-68 sehingga ayat 73. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan dan menerangkan tentang tingkah laku orang-orang kafir yang suka mempermainkan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana balasan yang disediakan serta bagaimana kehinaan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, apabila engkau wahai Muhammad melihat orang-orang yang mempersendakan ayat-ayat kami,
yakni mempermainkan ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah. Bukan sekadar mereka menolak, bahkan mereka mempersendakan. Sebagaimana kita jelaskan dalam 3 kelompok orang kafir. Kelompok pertama yang tidak peduli tentang apa yang diajak kerana kesibukan dengan hawa nafsu. Kelompok kedua yang menolak dan menentang. Kelompok ketiga menolak, menentang dan mempermain-mainkan. Kelompok yang lebih dahsyat. Maka Allah Ta'ala menjelaskan kelompok yang ketiga ini yang paling teruk sekali. Penolakannya kepada dakwah Nabi SAW. Selepas Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat sebelum ini yang kita baca, tugas Rasulullah cuma menyampaikan. Maka jangan kamu merasa sedih dengan penolakan mereka. Kerana mereka ini memang watak tidak mahu menerima kebenaran. Namun kalau kamu terpaksa bersama dengan mereka, bergaul dengan mereka, maka pastikan kamu tidak duduk di tempat di mana mereka menghina agama. Menghina Allah. Menghina ayat-ayat Allah. Lari daripada mereka. Diriwayatkan, adalah orang-orang musyrikun. Bila mereka duduk bersama dengan orang beriman, lalu mereka menghina Nabi SAW. Dan mereka menghina Al-Quran. Mereka memaki Nabi SAW. Dan mempersendakannya. Maka Allah Ta'ala menyuruh orang beriman supaya jangan duduk dengan kelompok-kelompok ini. Dalam riwayat yang lain, bahawa ayat ini diturunkan kepada kelompok ahli hawa nafsu dan bid'ah yang suka mempermainkan ayat Allah dengan tafsiran yang batil untuk menjustifikasikan pemikiran sesat mereka. Dan diriwayatkan juga bahawa turun ayat ini kepada orang-orang yang suka mendustakan agama Allah. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan, wahai Muhammad, bukan wahai sekalian orang Islam, bila kamu dengar siapa sahaja yang mempersendakan ayat Allah dengan mendustakannya dan mempermain-mainkannya, maka cepat-cepatlah larikan diri daripada mereka. Jangan duduk dengan mereka. Jangan bersama-sama dengan mereka. Kalau tidak, kamu adalah seperti mereka. Allah Ta'ala menyatakan, fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Berpalinglah daripada mereka sehingga mereka tak lagi bercakap tentang penghinaan pada agama. Sepakat ulama, siapa yang menghina Allah dan segala sifatnya dan menghina Nabi Muhammad SAW dengan segala ajarannya, maka dia murtad, keluar daripada Islam. Itu kalau dia di kalangan orang mengaku Islam. Maka di kalangan orang kafir, maka ini yang dimaksudkan dengan ayat ini. Mempersendakan Allah dan sifatnya, Rasul dan juga dengan ajaran yang dibawa oleh baginda SAW. Tapi kalau kita duduk dengan kelompok yang suka menghina orang-orang baik, maka ini kelompok fasik. Kalau dia suka hina ulama', dia suka hina orang-orang soleh, bukan para sahabat Nabi SAW, mereka ini orang-orang fasik. Sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan tentang golongan yang suka mempersendakan orang beriman. Kemudian kalau sekiranya yang mereka persendakan ialah perkara yang bersangkutan dengan pegangan melampau dalam hak agama, maka ini kita tengok apakah mereka ada hujah atau tidak. Kadang-kadang setengah orang mempersendakan, dia ni syadid sangatlah, padahal dalam Islam taklah macam tu. Kan ada keringanan, maka itu hal lain. Ini kita merujuk mempersendakan agama dengan ajarannya serta nabinya dan mempersendakan orang beriman tanpa ada sebab. Satu ialah kelompok yang kalau dia kalangan orang mendakwah Islam, dia kufur. Yang kedua, kelompok ini fasik. Tetapi Allah Ta'ala menegaskan bahawa kebiasaan watak ini dibawa oleh orang kafir yang menentang ajaran Islam. Maka cara untuk menghadapinya, menjawab tidak akan memberi kesan. Tidak akan memberi kesan yang kuat. Tapi jangan duduk dengan mereka. Terus bangun, tinggalkan mereka. Maka ini akan memberi kesan untuk jangka masa yang singkat dan yang panjang. Sebab bila Allah turunkan ayat ini, mula musyrik Mekah kalau mereka nak duduk dengan beriman, mereka terpaksa jaga lidah mereka, jangan menghina. Kalau tidak, mereka mungkin tidak akan sampai hasrat mereka nak bincang benda tu, nak bincang benda ni. Baik, ini cara orang Islam menjaga agama mereka. Cara kita menjaga agama Allah SWT. Kalau sebahagian cara menjaganya jangan dipedulikan lagi. Benda yang sama yang saya selalu sebut, kalau kita nak melayan komen-komen negatif, caranya abaikan. Caranya tuan-tuan unfriendkan dia. Caranya ialah kita tak terlibat dengan dia.
Kalau biar benda-benda buruk ini dia menjadi sampah yang hanyut berlalu sehingga menjernihkan kawasan sekitar. Yang sampah biar dia berlalu pergi. Begitu perumpamaannya. Wa imma yunsiyannaka syaitan. Tapi kalau kamu dilupakan oleh syaitan. Kalau kamu dilupakan oleh syaitan. Baik, ayat ini khitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintah, wahai Muhammad, jangan duduk dengan mereka. Dan termasuk juga sekalian orang Islam. Kerana perintah pada Nabi SAW ialah perintah kepada umat. Perintah kepada Rasulullah ialah perintah kepada umat. Kadang-kadang tuan-tuan kita terduduk juga, dek lupa. Baik, dalam perbahasan lupa. Kita tahu kita manusia umumnya memang kita lupa lah. Tetapi apakah Nabi SAW juga lupa? Kita orang lemah memang lupa. Lupa tu banyaklah kita lupa. Daripada lupa kunci rumah, lupa tutup pintu, sampailah lupa yang kita belajar selama ni. Dia bukan lupa biasa tau, dia lupa nyanyuk peringkat yang ke-7. Memang tak ingat langsung. Yang belajar sekolah menengah dulu. Baik, apakah Nabi SAW juga lupa? Sesudah kita menjelaskan di sini, lupa ini disebabkan perbuatan syaitan. Asasnya ialah perbuatan syaitan. Tetapi Nabi SAW juga mungkin lupa. Mungkin. Tetapi lupa Rasulullah SAW bukan kerana perbuatan syaitan. Lupa kita ialah kebanyakannya kerana perbuatan syaitan. Sebab itu kita bertawus bila kita lupa. Kita berzikir bila kita lupa. Tetapi apakah baginda sallallahu alaihi wasallam juga lupa? Kata ulama, wa yajuzu wuqu'un nisyan 'ala nabi bighairi waswasati syaitan. Harus berlaku lupa kepada Nabi SAW tanpa adanya gangguan syaitan. Kerana Allah berfirman dalam banyak ayat, antaranya suratul Kahfi, wadhkur rabbaka iza nasi, dan ingatlah Tuhanmu bila mana kamu lupa. Dan sebagaimana lupa Adam AS, fanasiya walam najid lahu azma, dan dia lupa dan kami dapati dia tidak punya keazaman yang kuat, kerana itu dia lupa. Dan kisah Nabi Musa, qala la tu'akhidni bima nasitu, ya Allah, Musa berkata, jangan engkau hukum aku disebabkan aku lupa. Dan sabit dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW pernah lupa dalam solat. Dan baginda menyatakan, innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansau fa iza nasitu fadhakkiruni. Aku ni manusia macam kamu, aku lupa macam kamu lupa. Tetapi dan maka apabila aku lupa, maka ingatkan aku. Baik, lupa Rasulullah kerana lupa fitrah kemanusiaan. Bukan kerana gangguan syaitan dan sebagainya. Fitrah kemanusiaan. Dan yang kedua perlu kita tahu, lupa Rasulullah bukan kerana cuai. Ia berbanding dengan kita lupa kita kerana cuai. Lupa Nabi SAW ialah sebagai satu syariat kepada kita. Misalnya Rasulullah lupa dalam solat, maka Rasulullah pun sujud sahwi. Kalau Nabi tak lupa, macam mana kita nak tahu syariat sujud sahwi? Kerana Rasulullah lupa dalam beberapa perkara sehingga dia menjadi syariat. Syariatnya bagaimana kalau nanti kita lupa, begini cara kita buat. Begini cara kita buat. Maka itu lupa. Kerana itu kita tahu bahawa lupa Rasulullah bukan lupa kerana waswas syaitan. Satu. Lupa Rasulullah sebagai seorang manusia. Yang ketiga, lupa Rasulullah bentuk syariat. Ia menjadi syariat kepada kita. Dan yang keempat, kita perlu tahu lupa Rasulullah bukan pada menyampaikan wahyu. Nabi lupa lah nak sampai perintah ni, hukumnya haram. Nabi lupa nak beritahu. Tak ada. Nabi sentiasa amanah dan menyampaikan setiap wahyu Allah. Nabi tak lupa dalam menyampaikan wahyu Allah. Lupa Rasul dalam perbuatan-perbuatan yang biasa berlaku, dalam perbuatan solat sebagai contoh. Untuk menunjukkan bagaimana caranya. Kadang-kadang Rasulullah lupa nak beri zakat tu pada orang tu. Bila satu ketika Rasulullah sedang solat, lepas Nabi selesai solat, maka Nabi bangkit cepat-cepat, Nabi pulang ke rumah. Kemudian Nabi patah balik, kata Rasulullah, barangkali kamu bertanya kenapa aku tergesa-gesa. Tadi aku solat, aku teringat emas zakat yang diberikan padaku. Aku bimbang aku lambat beri kepada fakir miskin sehingga ia akan menyusahkan dia. Kerana itu aku bersegera. Dia lupa tadi bukanlah lupa yang memberi maksud kekurangan baginda SAW. Mereka lupa itu sebagai satu fitrah manusia untuk menunjukkan Nabi ni manusia. Yang kedua, untuk menjadi syariat kepada kita bagaimana kita nak menangani sesuatu kalau kita lupa. Maka ayat ini juga benda yang sama. Kalau kamu terlupa lalu kamu masih duduk dengan orang-orang yang menghina agama Allah, maka selepas itu, selepas kamu ingat, tinggalkan dia. Artinya kalau sekiranya lupa dalam hal ini tidak berdosa dan tidak salah. Namun bila ingat semula, maka cepat-cepat tinggalkan.
Jadi orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah tak kira sama ada kita dengar dia bercakap atau mungkin kita tengok melalui lakonan dan filem. Ada filem-filem yang menghina Islam sebagai contoh, maka tak patut kita tengok. Atau dia orang buat lawak, buat jenaka yang menghina agama Allah, dia mempermainkan doa sebagai contoh. Dia mempermainkan neraka sebagai contoh. Kadang-kadang muka dia buat gurawang yang tak munasabah. Dia tengok orang ni hitam, awak ni baru keluar dari neraka ke apa? Hitam ke? Oh, dia punya lawak, bahaya. Lawak ni lawak yang bahaya. Kenapa? Dia kerana menceroboh ilmu Allah SWT. Kerana dia suka mempermainkan neraka tu, benda yang menggerungkan. Tak patut kita nisbahkan orang tu ada neraka atau sebagainya. Maka perbuatan-perbuatan seumpama ni bahaya bergurau. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, Kul abillah wa ayatihi. Kul abillahi wa rasulihi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Kul la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah apakah dengan ayat Allah dengan Rasulnya. Apakah dengan Allah dengan Rasulnya dan ayat-ayat Allah kamu cuba bergurau senda. La ta'tadhiru. Tak payah kamu nak beri alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu dah kafir sesudah iman kamu. Kerana Allah sebut dalam surah Taubah. Jadi jangan main-main, jangan atas nama lawak jenaka, atas nama filem, atas nama sekian-sekian. Jangan duduk main macam itu. Ini ayat Allah. Kalau ada orang main, tuan-tuan jangan duduk dengan dia. Tetapi bukanlah jangan duduk mutlak, kerana Allah sebut selepas ini. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Melainkan kalau dia mula bercakap hal lain. Artinya bukanlah kita pulau orang ni mutlak. Kerana perkataan-perkataan yang menghina agama dan sebagainya. Kerana kadang-kadang kita ada urusan dengan dia, urusan duniawi, sebab kita ada kontrak dengan dia, bisnes dengan dia dan sebagainya. Tapi waktu dia menghina Islam, menghina agama Allah, menghina Nabi SAW, maka kita jangan layan masa. Saya minta diri. Kenapa minta diri cepat? Sebab awak bercakap benda yang tak patut awak cakap. Nanti kita bincang kemudian. Maka lama-lama dia akan jaga. Betul. Ini satu cara. Dan Allah Ta'ala menyatakan, Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumi zalimin. Jangan sekali-kali kamu duduk selepas kamu ingat bersama kaum yang zalim. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'. Baik, kamu tak salah apa-apa dengan perbuatan mereka. Walakin dzikra la'allahum yattaqun, tetapi itulah cara kamu beri peringatan pada mereka. Baik, dalam memberi peringatan kepada orang yang mempersendakan agama ada dua cara. Yang pertama, kita tinggalkan dia. Yang kedua, kita ingatkan dia. Dia kata, bang, abang cakap ni menghina Islam, menghina agama, menghina Rasulullah, makhluk yang maksum, yang sempurna. Abang cakap ni boleh menyebabkan akidah rosak, akidah terbatas. Lebih baik abang istighfar, baik abang mengucap balik, lebih baik abang bertaubat, lebih baik sekian-sekian. Kalau kata, biarlah aku nak cakap juga. Kalau abang nak cakap, saya tinggalkan abang. Saya takkan duduk dengan abang. Artinya, sama ada kita mengambil sikap terus meninggalkan, atau kita bagi dia zikra. Zikra yang sedikit peringatan kepada mereka. Ingatkan mereka supaya dengan cara ini mereka tidak lagi melakukannya. Baik, kalau kita lihat dalam ayat ini bila Allah menyebut walakin zikra la'allahum yattaqun, tetapi ini adalah peringatan semoga mereka takut kepada Allah. Ia juga merujuk kepada setengah orang yang juga mendakwa Islam tapi menghina agama Allah. Dia menghina pakaian wanita Islam sebagai contoh. Dia menghina hukum-hukum hakam Allah Ta'ala. Dia menghina syiar-syiar Allah atas muka bumi. Dia Islam. Maka kita beri peringatan supaya dia kembali pada takwa kepada Allah. Ingat, Islam ni bukan sekadar jenama, tetapi dia adalah amalan. Dia ada tuntutan untuk mempertahankan. Jangan jadi macam agama lain, suka-suka dia nak hina, dihina. Dia nak buat filem menghina, dibuat. Kita tak boleh. Kita ajaran yang benar, agama yang benar. Allah Ta'ala dah ingatkan kita. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang dasar orang beriman dalam berhadapan dengan golongan yang menghina agama, Allah sebut lagi. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Tinggalkan orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan. Dan mereka diperdayakan dengan kehidupan dunia. Wadzakir bihi, dan ingatkan mereka antubsala nafsum bima kasabat, bahawa diri kamu nanti akan diazab oleh Allah dengan perbuatan tersebut, dan kamu tidak akan ada pertolongan selain daripada Allah. Tak akan ada beri syafaat melainkan Allah. Wa in ta'dil kulla adl, kalau kamu cuba menebusnya
dengan apa saja yang kamu ada, la yu'khadh minha, tak akan senilainya, tak akan diterima daripadanya. Dan ini peringatan keras yang kedua. Bila Allah Ta'ala kata, wahai Rasul, wahai orang-orang yang beriman yang benar-benar mengikuti Nabi SAW, tinggalkan orang-orang musyrik Mekah, tinggalkan orang-orang kafir, tinggalkan orang-orang yang mempermainkan agama mereka dengan cara menyembah berhala, dengan cara menyekutukan Allah. Ini semua main-main dengan agama. Menyembah selain daripada Allah ini ialah memainkan agama. Sebab itu berdasarkan ayat ini, setengah ulama mengharamkan orang Islam masuk gereja. Kerana di sana orang mempermainkan Allah, kerana mengadakan sekutu. Diharamkan untuk masuk ke ma'bad atau disebut bi'ah. Bi'ah ialah biara Yahudi. Dipanggil bi'ah. Maksud, kalau Kristian kita panggil kanais. Kanais ni gereja-gereja. Kalau tempat gereja Yahudi dipanggil bi'ah. Kerana tempat ini mempermainkan nama Allah. Dan demikian juga kuil-kuil. Rumah-rumah berhala, kalau kita masuk, ni bukan maksudnya kita terlibat dengan mana-mana upacara. Kalau masuk je, saja masuk, kita nak tengok, kita nak dengar macam seorang pergi menyertai perayaan orang kafir. Maka ini dilarang, tak dibenarkan. Kerana mereka sedang mempermainkan agama. Tuan-tuan, mempermainkan agama bukan sekadar kita kata hina dan sebagainya. Termasuk orang yang menyembah selain dari Allah, itu sedang mempermainkan agama. Sebab itu bukan yang sebenar. Menyekutukan Allah, menyembah berhala, menyekutukan Allah dengan Nabi Isa, dengan Nabi Uzair dan lain-lain. Mereka telah menghabiskan usia mereka pada perkara yang tak beri manfaat. Mereka menyembah pada perkara yang tak beri manfaat kepada mereka. Maka ini adalah mempermainkan agama. Sebab itu bila Allah menyebut sifat orang beriman, wa iza marru bil lagwi marru kirama. Bila mana orang beriman lalu tempat lara. Apa itu tempat lara? Majlis-majlis perayaan orang kafir. Marru kirama, mereka melintasinya dengan penuh kemuliaan, izzah Islam. Mereka tak duduk tengok. Sebab itu setengah ulama mengharamkan kita terlibat dengan upacara-upacara agama lain. Kerana ia termasuk dalam ayat ini. وَذَلِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَذَلِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Tinggalkan orang-orang yang menjadikan agama mereka cuma permainan, sia-sia. Jadi kalau upacara agama, sama ada upacara agama perayaan mereka, upacara agama, jangan kita ditipu dengan normalisasi hubungan kemasyarakatan, harmoni masyarakat. Kononnya ini atas nama normalisasi hubungan masyarakat, keharmonian masyarakat, kepelbagaian, kita katakan multiracial, kepelbagaian bangsa agama untuk kita menyertai sama atas nama kebudayaan. Ini budaya atas nama, ya, kita katakan badan-badan dunia seperti PBB, dia ada UNESCO. Dia menormalisasikan semua tempat-tempat kufur. Kononnya ini tempat sejarah. Ataupun mana-mana perayaan. Kononnya ini perayaan negara. Lalu kita pun terlibat sama. Yang pertama, membabitkan orang Islam dalam perayaan agama lain ialah kerajaan Syiah Fatimiyah di Mesir. Kalau kita belajar sejarah, bila orang Islam mula terjebak dengan mengikuti perayaan-perayaan agama lain. Yang pertama melakukannya berdasarkan kajian ialah kerajaan Mesir Fatimiyah. Itu kerajaan Syiah Fatimiyah. Mereka menyambut perayaan Fir'aun yang ditinggal oleh bangsa Kipti. Bahkan mereka memberi cuti untuk sama-sama rakyat terlibat sama dalam upacara perayaan agama tersebut dengan memberikan satu peruntukan khas. Kita perlu jelas di sini bahawa kita tak menghalang orang kafir untuk mereka pegang dengan apa yang mereka percaya. Tapi kita tidak terlibat. Ya, memang dalam dasar hubungan negara Islam dengan masyarakat zimmi bukan Islam, kita tak menghalang mereka buat upacara keagamaan mereka. Ya, mereka boleh buat dengan bebas tanpa diganggu oleh orang Islam atau diganggu oleh mana-mana. Namun kita tak boleh terlibat. Sebab itu jangan kita mudah tertipu dengan normalisasi atas nama kebudayaan, atas nama kepelbagaian, pelancongan dan sebagainya. Lalu kita membiasakan diri kita pergi mana? Pergi dekat Angkor Wat, pergi kat Candi Borobudur, pergi tempat-tempat yang disyirikkan Allah. Oh, atas nama ini tempat sejarah dan sebagainya. Maka ini tak patut dilakukan oleh orang Islam. Ya, secara perbahasan ulama, kita tahu ia ada satu perbahasan yang panjang. Perbahasan yang panjang.
Tapi saya mengambil satu pandangan ulama, kalau sekiranya kita pergi just nak tengok je, bukanlah terlibat. Just nak tengok, maka perbuatan itu juga adalah diharamkan. Di sisi mazhab Malikiyah, ad-dukhulu ila ardil adu wa dukhuli kanaisihim wal bi'a wa mujalasatil kuffar wa ahli bid'ah wa alla ta'taqid mawaddatahum wa la yasma' kalamahum wa la munadharatahum. Di sisi Imam Malik ialah dilarang orang Islam masuk di dalam negeri musuh Islam atau masuk dalam gereja mereka, dalam biara mereka, duduk bersama orang kafir, ahli bid'ah, ataupun cuba mengikat kasih sayang bersama mereka. Jangan mendengar perkataan mereka, jangan terlibat dengan perdebatan dengan mereka. Sia-sia. Perdebatan maksudnya bergaduh, berbalah. Bukan tempat dia. Bukan caranya. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan, وَذَرِ الَّذِي, tinggalkan. Baik, kalau kita bahas sedikit pada mengambil pandangan yang lebih ringan, kalau sekadar masuk tanpa terlibat dengan apa-apa upacara agama, memang tidak diharamkan secara mutlak. Tetapi kalau duduk bersama dengan upacara agama tanpa keperluan kita, maka ini yang disebut sebagainya dilarang dan diharamkan. Tapi kalau ada keperluan, umpama apa, kita ni ada kaum keluarga bukan Islam. Kaum keluarga bukan Islam, dia mati, maka dia adalah upacara agama dan pengkebumian dia. Maka kita pun duduk sama. Ya, kita dengarlah sebab keluarga kita. Orang dekat dengan kita. Ya, kita boleh duduk. Tapi bukan kerana terlibat dengan ritual agama. Tidak. Duduk bagi menghormati keluarga bukan Islam tadi. Dan kita tidak boleh terlibat. Kalau Tok Sami kata boleh tak tolong pegang loceng, goncang sikit-sikit lah. Tak cukup orang lah, tak cukup korang. Zaman COVID ni tak amal orang. Dia bagi kita pun tolong teng-teng-teng. Tolong gendang je. Maka ini dilarang sama sekali. Agama dilarang perbuatan tersebut. Kalau Allah sebut wazaril ladhi. Wadhakir bih, dan beri peringatan pada mereka. Antum salah nafsun, nanti kamu akan dijebakkan, akan dipenjarakan dalam neraka bima kasabat, dengan apa yang dilakukan, menghina agama, mempermainkan agama. Laisalaha min dunillahi wali. Ingat pada hari kamu tidak ada pertolongan selain Allah, tidak ada pembantu selain Allah. Wa in ta'dil, kalau kamu cuba menebus kesalahan kamu, menebus dosa kamu, kulla adlin la yuqad minha. Ayat ini khusus kepada orang kafir. Khusus pada orang kafir. Dan juga kepada orang yang berperwatakan seperti ini. Sebagai peringatan kepada kita. Cuma bila orang Islam ni tuan-tuan, dia terlibat dengan penghinaan agama dan sebagainya, barangkali kita ambil kira dia jahil. Maka kita ingatkan dia. Sebab dalam hukum mengkafirkan, khususnya pada orang Islam, ia perlu diteliti dengan banyak aspek. Kadang-kadang kerana terhad ilmu pengetahuannya, atau dia ingat bergurau tu tak salah sebab bukan dengan niat, maka perlu dijelaskan. Kita tak tahu faham. Sebab saya juga nak tegaskan, dalam menyebut tentang takfir, pengkafiran, ini bukan tugas kita orang awam. Bukan. Saya menyebut secara umum tanpa menyebut sesiapa secara khusus. Menyebut umum tak ada masalah. Tetapi ini tugas pihak berwajib. Artinya bahagian-bahagian pejabat agama sebagai contoh, kalau tengok orang tu terlibat dengan upacara agama lain, atau dia buat upacara perkahwinan dengan agama lain sebagai contoh, dia kena panggil. Dia kena tanya, apakah dia buat kerana tahu atau sebagainya. Macam dulu kita dengar ada pemain hoki Islam yang kahwin dengan pemain hoki India, yang tak tahu status dia Islam atau tidak, lalu dikahwinkan dengan upacara agama. Maka netizen dah hukum dah kafir. Kata kita jangan begitu. Masalah takfir, pengkafiran ini, ia adalah hak eksklusif pemerintah. Bukan kita. Kita cuma kata kalau buat macam ni, boleh kafir? Boleh. Tanpa kita kata si Anu, si Fulan kafir. Itu tak boleh cakap. Kita sebagai orang awam kena berlapik bila bercakap. Sebab kita tak tahu hakikat. Kalau dia memang kafir dia awal, okey, ini kita tinggalkan, ini kita pulau dan sebagainya. Kalau dia orang yang asal Islam, tiba-tiba terbabit dengan upacara keagamaan dan sebagainya, kita cuma boleh cakap, orang yang terbabit benda ni boleh bawa pada gugurnya akidah, boleh bawa kafir tanpa kita kata dia kafir. Untuk menghukum dia, maka pihak autoriti akan panggil dia. Akan siasat dia. Kenapa awak buat? Apakah awak tahu? Boleh tak boleh? Kalau saya tak tahu, tak boleh. Saya ingat ia misalnya budaya. Saya menganggap hanya untuk ambil hati keluarganya. Saya tak ada niat apa-apa. Maka ini diambil kira oleh pihak berwajib. Jadi, ini kita kena tahu. Kena pasti. Sebab kita tak nak orang awam seumpama kita. Mudah tengok sikit, kita mau kafir. Oh, kita duduk zikir pula dengan ayat. Jangan.
Mengkafirkan bukan suatu benda yang mudah. Ia satu tanggungjawab di hadapan Allah. Namun bercakap dengan umum tak apa. Maksudnya saya bercakap, siapa yang buat macam ni boleh kafir, boleh gugur. Jadi ayat ni secara khusus kepada orang kafir. Yang mereka ni dalam apa pun cara agama kita yang terlibat. Tapi kalau ada orang Islam terlibat, misalnya, maka perlu dihalusi penglibatan mereka setakat mana. Apakah kerana kaum keluarga terdekat yang ada di situ, atau kerana persoalan-persoalan lain yang perlu diambil kira. Barangkali katakan dia menteri yang terlibat dengan perasmian dan sebagainya, maka ini perlu diambil kira. Walaupun kita menasihati pemimpin-pemimpin Islam tidak terlibat dalam perasmian rumah-rumah agama, tidak terlibat kerana berkait kekufuran, maka better lantik satu menteri bahagian ini, maka dia akan rasmikan. Ya, orang Islam tak patut terbabit kerana seperti perakuan kesyirikan dan sebagainya. Kita bimbang fahaman liberal yang menusuk dalam masyarakat Islam sehingga menganggap agama semuanya sama. Maka ini satu kebodohan yang jelas, bahaya di hari akhirat kelak, sedangkan Allah menjelaskan agama yang sebenar hanyalah Islam. Ulaika alladhina ubsilu bima kasabu. Mereka lah orang yang akan dihumbang dalam neraka disebabkan perbuatan mereka kerana menghina agama. Lahum syarabun min hamim. Bagi mereka minuman panas yang menggelegak. Hamim ialah air yang menggelegak. Mungkin air tembaga, mungkin air besi yang bersifat menggelegak. Wa azabun alim bima kanu yakfurun, dan azab yang pedih dengan sebab perbuatan mereka. Baik, sesudah Allah Ta'ala mengajar bagaimana sikap orang beriman dengan orang kafir, kemudian Allah Ta'ala menyuruh orang beriman punya prinsip yang jelas dalam menolak kekufuran. Allah berfirman, "Kul," katakanlah wahai Muhammad, "Anad'u min dunillah." Apakah kita nak menyembah selain daripada Allah? Ma la yanfa'una, yang tak beri manfaat, wala yaduruna, yang tak beri mudarat. Wa nuraddu ala aqabina, kalau kami ikut perbuatan kamu menyembah berhala, kami ni pulang ke belakang semula. Jadi kami jadi bodoh balik sesudah Allah beri hidayah. Ini hidayah. Ba'da idh hadana Allah kallazi istahwathu syayatin. Bandingannya sama seperti orang yang disesatkan oleh syaitan di bumi yang luas, kebingungan mencari jalan keluar. Lau ashabun yad'unahu ilal huda tina. Sedangkan dia ada kawan-kawan yang boleh tunjuk dia jalan keluar dan jalan petunjuk. Allah menggambarkan sebab dalam kepercayaan Arab jahiliah. Dan ini juga kepercayaan orang Melayu. Orang mereka percaya bila di tempat-tempat lapang, di padang pasir, di hutan, maka ada jin-jin yang mereka namakan dengan nama-nama macam-macam yang boleh menyesatkan. Dia akan tu disesatkan. Maka itu yang mereka takut sehingga mereka berlindung dengan jin tadi. Sehingga mereka kata, Datuk, cucu tumpang lalu, cucu tumpang itu dan ini. Dia pun dah terus namakan dia cucu, senang. Sebab kan atuk kan tak kacau cucu. Macam tu. Maka Allah menggambarkan sesatnya mereka macam mereka berada di balantara, mereka berada di padang pasir. Lalu mereka ini disesatkan oleh jin. Tak jumpa jalan keluar. Walhal mereka ada kawan-kawan baik yang tahu jalan keluar. Maka kenapa biarkan jin syaitan menguasai mereka? Kul, katakanlah pada mereka, inna hudallahi huwal huda. Petunjuk Allah lah yang sebenar-benar petunjuk. Wa umirna linuslima lirabbil alamin. Kami diperintahkan menyerahkan diri kepada Tuhan sekalian alam. Bukan berhala yang tak beri manfaat, yang tak beri mudarat. Wa an aqimus salat, dan kami diperintahkan untuk solat. Wattaqu, dan meninggalkan yang haram, melakukan setiap suruhan Allah, atau dengan kata ini bertakwa. Wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun, kerana kepada Allah kami akan dikembalikan. Wa huwal ladzi, Allah yang kami akan dikembalikan siapa? Alladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ialah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa dibawa sifat Allah mencipta langit dan bumi? Macam saya sebut sebelum ini, tak ada satu pun makhluk yang pernah klaim dicipta langit dan bumi melainkan Allah. Tak ada satu pun makhluk yang klaim, saya dah cipta langit, saya dah cipta bumi. Hanya Allah yang menyatakan, akulah ciptakan langit dan bumi. Dan sembarang berhala-berhala pun mereka tak kata berhala ini cipta langit dan bumi. Untuk menunjukkan ini, mutlak Allah yang mencipta langit dan bumi dengan sebenar. Wa yauma yakun, pada hari Allah cuma mengatakan kun fayakun, jadi maka jadi. Sebesar langit dan bumi ini Allah kata jadi maka dia jadi. Tanpa ada kepenatan, tanpa perlukan tenaga, dengan perintah Allah jadi maka dia jadi. Maka inilah Allah yang sempurna. Qauluhul haq, kata-katanya benar. Firmannya benar, wahyunya benar. Dia Tuhan yang benar. Walahul mulk, bagi Allah itu segala kerajaan. Yauma yunfaqu fis-sur, ingat pada hari ditiup sangkakala.
Kita tahu sangkakala ditiup 3 kali. Sangkakala pertama dinamakan sebagai sangkakala faza, untuk menggerungkan, menakutkan semua manusia. Sekali ditiup, maka semua takut. Yang mengandung gugur, yang kendong anak jatuh anak. Manusia mabuk, bukan kerana arak, mabuk kerana kedahsyatan pada hari itu. Dengan goncangan buminya, ia mewujudkan kepanikan, ketakutan yang luar biasa. Yang kedua ialah tiupan as-sa'id yang membinasakan. Mati semua. Dan yang ketiga ialah tiupan menghidupkan. Israfil AS tiup kali ketiga, menghidupkan semua makhluk untuk dibicarakan, untuk dihalau kepada mahsyar. Alimul ghaibi wasyahadah, Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wa huwal hakim, itu Tuhan yang maha bijaksana, lagi yang maha halus pengetahuannya, yang mengetahui sesuatu. Baik, ketika mana Nabi SAW diminta sampaikan pada penyembah berhala, pada penyekutu Allah, kenapa kamu sembah sesuatu yang tak beri manfaat, sesuatu yang tak beri mudarat? Dan kenapa kamu memilih sesat sedangkan ada jalan petunjuk? Kenapa kamu biarkan diri kamu ditipu oleh syaitan, sedangkan kamu ada jalan keluar untuk lari daripada gangguan-gangguan syaitan? Bukankah petunjuk sebenar itu cuma petunjuk Allah? Dan kita diperintahkan untuk menyerahkan diri pada Allah, menunaikan solat hanya kepadanya, bertakwa hanya kepadanya. Dan kita semua akan dikembalikan pada Allah. Siapa Allah? Yang menciptakan langit dan bumi. Yang setiap ciptaannya Allah berkata kun fayakun, jadi maka jadi. Dia pemilik kerajaan. Ketika mana ditiup sangkakala yang memusnahkan segala-galanya. Dia Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia Tuhan yang maha bijaksana, lagi mengetahui segalanya. Baik, lihat sifat Allah yang sempurna, suatu pensifatan yang tak boleh mereka sifatkan kepada sekutu-sekutu yang mereka jadikan sebagai Tuhan. Apakah ada sifat ini pada berhala mereka? Tak ada. Atau pada sembahan-sembahan mereka selain Allah, pada kayu, pada pokok, atau pada nabi-nabi yang mereka sembah pun tak ada. Kerana mereka tak kata yang menyembah Nabi Isa, mereka tak kata Nabi Isa cipta langit dan bumi. Even mereka tak kata Nabi Isa dalam nak sesuatu, dia kata kun fayakun. Maka Allah menyebut sifat yang tidak dikongsi oleh mana-mana yang cuba diduakan, disekutukan dengan Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.